Okey, saya dah sampai pada wrap up session tuan-tuan dan puan. Apakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk menjayakan perancangan strategik sebuah organisasi dan tempoh yang singkat? Saya rasa antara isu-isu awal adalah untuk memahamkan semua orang apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi itu. Tapi kalau tempoh yang singkat, saya rasa mungkin 3 tahun tu juga saya rasa singkat. Jadi apa mungkin kita perlukan dalam tempoh tahun pertama tu semua orang faham dan juga kita boleh menarik mereka untuk capai matlamat. Ada kaedah tak Encik Azam? Okey, terima kasih Encik Faris pada soalan tersebut. Nak kata kaedah yang ni dia kena tengok pada, minta maaf cakap lah kepada budaya kita juga. Maksud saya budaya ni, apakah dengan kita, contoh yang tadi Encik Faris kata kita ada 3 tahun. 2019, 2020, sekarang dah 2020 lah contohnya. 2021. Katalah 2019 yang lepas, kita banyak menerangkan, kita banyak berkongsi, kita banyak ni Dan 2022 ni kita sepatutnya, target ni tadi, target kan macam setiap tahun tadi kita ada target yang berbeza-beza kan. Jadi sama juga dari segi kita buat komunikasi kita dengan semua staff, kita kena target juga. Mungkin tahun 2019 dulu, kita bagi penerangan tentang awareness dulu. Kita terangkan okey macam ni, apa kita hasrat kita nak capai, mudah-mudahan kalau ni tapi tahun 2020 ni kita dah, contoh kalau tahun ni kalau saya nak berkomunicate dengan semua staff, saya dah masukkan elemen-elemen flexibility. Maksud target kita tak boleh capai, mesti berubah kita punya ni. Kenalah. Jangan diam pula, jangan tak cerita pula, jangan kita abaikan pula. Kena cerita. Itu maksud saya lah. Okeylah, tak ada, pihak atas tak ada cerita. Kita, di peringkat kita, level kita ni, yang kita mungkin ada setengah-setengah strategi tu, memang kita bertanggungjawab ataupun kita sebahagian daripada yang dipertanggungjawabkan, kita kena share jugalah. Macam saya kata tadi, kadang-kadang bahawa tak boleh lah target macam ni lagi. Kita kena ubah jugalah. Itu kita, macam mana kita nak beritahu pihak atas. Pihak bawah, kita kena beritahu jugalah. Jadi 2019 boleh kita kongsi. 2020 disebabkan oleh keadaan semasa berubah. Kita kena fleksibel, kita kena tetap kena communicate juga, kena beritahu juga bahawa kita akan macam mana keadaan kita tak boleh jangkakan. 2021 disebabkan oleh perubahan tersebut, apa yang kita nak, apa kita nak capai. Pun kita kena communicate kan, kita kena sentiasa berkomunikasi. Sebab tu saya kata perkara asas komunikasi ni, tapi dia kena sentiasa, Cik Faris dan tuan-tuan dan puan-puan, dia kena sentiasa berlaku. Dia tak boleh macam ikut musim. Musim ni tu diam, tak boleh. Dia tak kisahlah kita gunakan kita punya intranet ke whatever ke, kita guna social media, tapi kita kena sentiasa, orang kata apa? Dia sentiasa orang kata apa? Kita tak boleh nak sikit-sikit tak boleh. Dia kena ada juga sentiasa. Tu Cik Faris, dia tak ada magic, dia tak ada cara yang terlalu ni. Dia kadang-kadang benda simple je, benda-benda yang pada saya, benda-benda asas dalam kemanusiaan ni je. Macam mana kita nak sentuh hati ni, macam mana cara kita. Orang atas dia kadang-kadang dia terlupa, minta maaf cakap lah, saya lah. Kadang terlupa yang itu je. Jadi, okey baik. Okey, ada cadangan di sini. Okay. Cik Faris, kaedah yang boleh digunakan untuk menjayakan, Cik Faris tanya, apakah kaedah yang boleh digunakan untuk menjayakan perancangan strategik sebuah organisasi dalam tempoh yang singkat? Sebab tu saya kata tak, kaedah antara kaedah yang terbaik, yang kalau saya mohon cadangkan di sini adalah yang saya kata tadi, dekat dengan, bila kita berkomunikasi yang jelas, yang boleh difahami, yang dekat dengan ni, dia tak ada tools lagi dah yang hebat-hebat. Tak ada nak pakai ini, kita pakai komunikasi je. Macam mana kita nak capai? Kalau ada perubahan tadi, kalau ada perubahan, macam mana kita nak sampaikan mesej kita tentang ada perubahan tu, target dan sebagainya. Okey, ada satu yang ni saya dapat chat juga, macam mana nak kaitkan kepimpinan dan perancangan strategik. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjadi seorang, sebab saya memang terlibat dengan kepimpinan secara, sebab program kami memang kepimpinan, memang ada elemen strategic management ke strategic planning, memang ada. Sebab sedangkan nama sebelum nama sekarang ni, nama pusat saya ni, Pusat Kepimpinan Strategik.
Jadi nama tu hebat tu, sampai ada Encik Ashwat Ismail daripada Astro Awani kata, wah ini macam nak pergi perang ya. Bukan macam tu lah. Sebab kereta yang ada begitu dia ada warna-warni tapi tak. Okey. Tak marah kata gangguan sikit tadi. Okey. Jadi apa nak kaitkan kepimpinan dengan perancangan strategik? Memang antara tugas-tugas pemimpin setiap level ada peranan dia tapi level ke atas ni dia punya pandangan yang 30,000 kaki per 30,000 persegi pula. 30,000 kaki dia punya daripada paras laut tu. Itu dia nampak daripada dia ni pemimpin, dia boleh nampak lagi dah. Dia boleh nampak bukan sahaja berapa faktor-faktor ni, dia nampak lebih luas lagi dah. Nak bawa ke mana organisasi kita ni. Itu peranan pemimpin. Sebab tu strategic planning kena ada dalam setiap pemimpin dah kena ada. Bila kata pemimpin, tuan-tuan perempuan, bukan yang atas je setiap level ni. Sebab tu kata middle managers tu pemimpin tu. Sebab tu mereka penting. Middle managers naik 52, 48, naik 52, naik 54, naik jusa, semua ada peranan tu. Sebab tu bagilah mereka ni kemahiran yang lebih tentang strategik ni. Tak kisahlah pemikiran ke, perancangan ke, buat. Jadi biar mereka boleh nampak jauh dan boleh anticipate dan boleh nampak uncertainties dan nampak dalam keadaan sekarang macam mana, terutamanya post pandemic, nampak macam mana. Itu peranan pemimpin lah. Peranan kita yang kat bawah buat apa? Kalau saya 41, saya nak buat apa? Anda lah yang kena bagi buat analisis, anda lah yang kena bagi cadangan-cadangan dari peringkat anda dalam bidang kuasa anda. Itu beza dia. Pemimpin dan juga leaders and followers, apa role dia dalam strategic planning ni. Tuan-tuan dan puan. Okey, mungkin cerita kat sini, what are the key takeaways daripada tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada yang nak berkongsi, mungkin daripada sesi yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ni, mungkin ada yang tuan-tuan dan puan-puan kata apa dia punya out of all strategic thinking, strategic planning, the tools dalam keadaan sekarang pandemik dan sebagainya, mungkin ada. Ya, silakan. Okey, ini saya rasa saya dapat hari ni lah. Satu je, bila kita jumpa bos, kita bagi solution bukan problem. Itulah. Saya rasa saya akan terapkan jugalah pada kaki tangan yang lain. Bila jumpa saya ke, jangan bagi saya masalah, bagi saya solution. Terima kasih. Ya, saya. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu penting tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali, kenapa strategic thinking sangat penting bagi setiap tak kisahlah kalau kita dalam kumpulan PNP ni, terutamanya kenapa strategic thinking ni penting, kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh lagi berada dalam zon selesa yang kita buat kerja berdasarkan apa yang kita buat selama ni. Tak boleh kita. Kita kena melihat daripada pelbagai perspektif. Kita kena bersyukur pada Allah walaupun ini satu musibah, pandemik ni, tapi pandemik ni telah memberi kita satu, kesedaran lah. Jadi kita kena berubah. Keadaan dah tak sama lagi dah. Banyak kita rasa macam tapi sebenarnya Allah bagi kita berfikir supaya kita dapat cari peluang-peluang baru, opportunities baru. Macam mana cara dia? We have to think strategically. Kena cara yang kita banyak buat analisa, kita kena banyak buat mendapatkan pandangan-pandangan daripada input daripada pelbagai pihak, terutamanya pihak kepentingan stakeholder kita. Itu satu itu penting strategic thinking. Strategic planning, tuan-tuan dan puan-puan, strategic planning ni pula proses yang mana kita mungkin tak terlibat dengan yang grand plan yang besar, tapi mungkin kita kena tengok daripada cascade down, bila turun-turun tu, kita dekat level kita dekat unit kita dekat department kita, whatever pusat kita, kita kena ada kita punya plan kita sendiri, plan strategi kita sendiri, dan kita melalui proses-proses yang saya sebutkan tadi lah. Jadi kita kena ada semua tu. Itu kenapa perlu ada plan strategik. Okey, melihat secara bird eye view bagi mengenal pasti SWOT dan membantu memberikan penyelesaian. Betul. Okey. Bird eye view tu kalau ni Puan Zati
Itu dia yang 30,000, 10,000 tu di atas big picture. Betul bagus bila kita tengok daripada pelbagai sudut. Tuan-tuan dan perempuan lagi satu, persiapan bagi mereka-mereka yang akan, terutamanya yang akan lepas ni nak naik pangkat, nak jadi yang lebih post yang lebih strategik. You must have this strategic thinking with the capability to do strategic planning. Itu antaranya lah antara key takeaways. Dan juga tadi saya kongsikan juga, kita sekarang dalam keadaan pandemik ni, kita kena, tak boleh satu cara, tak boleh satu solution sajalah. Kita tengok daripada pelbagai sudut, pelbagai aspek, bagaimana kita boleh mengatasi ataupun kita lebih, we take the advantage dengan keadaan sekarang. Saya rasa itu sajalah. Mungkin sebelum saya tutup, Doktor, saya dah tak ada. Ini jelas saya nak kongsikan. Kerana saya bagi pihak Sabar Training and Resources, jadi saya nak petik daripada surah Al-Baqarah ni lah. Kita ni dalam keadaan sekarang ni, kita banyak bersabar dan solat untuk membantu kita kerana Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, banyak kekurangan, saya maklum. Jadi saya ucapkan selamat berjaya bagi untuk UTM secara umumnya, dan bagi tuan-tuan dan puan untuk berjaya anda akan datang. Terima kasih. Jadi saya, kalau apa-apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelemahan itu banyak daripada saya sendiri. Wallahu a'lam.